Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya ingin ucapkan terima kasih utamanya pada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Parti yang tekun daripada semalam hinggalah ke saat ini. Bukan itu saja, kita berikan juga tepukan gemuruh kepada ibu kita, Puan Sri Nuraini. Kepada semua, terutamanya timbalan Presiden, naib-naib Presiden, rakan-rakan pimpinan tertinggi, bahawa Perhimpunan Agung kita ini adalah merupakan sesuatu yang akan membawa masa depan parti kita lebih jauh daripada apa yang kita terima, yang kita ada, yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu, saya nak mengambil mafhum daripada surah Al-Kahfi ayat 10 yang bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. InsyaAllah perhimpunan ini adalah merupakan sebuah perhimpunan yang awalnya dirahmati dan akan berpisahnya kita dengan mendapat keampunan dan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, semalam Tan Sri telah pun memperincikan kepada kita semua dalam ucapan dasar Presiden bahawa kita bukan hanya dapat memenangi 31 kerusi dalam Parlimen dan 60 kerusi Dewan Undangan Negeri, tapi keseluruhannya kita juga menjadi tonggak kekuatan untuk Perikatan Nasional menguasai 74 kerusi Parlimen dan 207 kerusi DUN. Artinya apa? Artinya, walaupun hanya 7 tahun kita dilahirkan, sudah ada expectation daripada rakyat seluruhnya bahawa Perhimpunan Agung seperti ini yang kita lakukan tiap-tiap tahun akan memberi makna yang besar, bukan hanya kepada kita ahli-ahli, tetapi seluruh rakyat dan seluruh negara. Sebab itu saya ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada wakil-wakil yang telah membangun dan membahaskan ucapan dasar. Dah masuk gear 3 tu. Itu orang semua luar tu dah masuk dah tu. Jangan break. Jangan kacau lah, babe. Aduh. Maknanya, bersatu ini adalah merupakan tiang serinya. Kalau dulu ada parti yang mengakui bahawa mereka yang akan memperjuangkan atau yang telah memperjuangkan kemerdekaan,
Hari ini kita sama-sama telah mendengar daripada seluruh perwakilan bahawa bersatu akan menjadi pejuang demi untuk agama, bangsa dan negara sekala ikhlas dan jujur. Kitalah tiang serinya, kitalah lantainya, dan kitalah juga dindingnya. Kitalah jenang dan jendelanya, kitalah atap genting dan atap rumbianya. Kitalah pasak dan tunjangnya yang saling bergabung, saling lengkap melengkapi, yang akan terus mengibar megah bendera merah putih bertatah bunga raya menjadi panji keramat kepada seluruh manusia rakyat yang ada dalam negara kita ini. InsyaAllah. Jadi janganlah ada di kalangan kita yang gundah gulana. Obor perjuangan parti ini akan hanya marak menyala melalui kebersamaan di antara kita. Maka sebab itu, hari ini, apabila kita menjengah jendela Islam, saya dengar daripada semalam lagi, sehinggalah sebentar tadi apabila kita membawa usul untuk solidariti dengan Palestin. Kita benar-benar mahu menjadikan bersatu sebagai sebuah parti dalam Perikatan Nasional ini sebagai sebuah kerajaan ketika kita membantu negara nanti. Cuba kita lihat, kita tidak pernah pun terlalai dalam menyongsong pembawaan syiar Islam yang memenuhi tuntutan kerangka maqasid syariah. Pucuk pangkalnya, kita tidak akan takut. Dalam mengangkat syiar kita tidak akan sesekali tunduk kepada mana-mana pihak. Contoh, hari ini undang-undang syariah negara sedang diganggu-gugat melibatkan kes Iki Putra dan Nick Allen. Seperti biasa, ada pemimpin yang berkata nista menuduh Perikatan Nasional tidak berbuat apa-apa. Mereka memomokkan. Mereka dimomokkan kepada dunia. Kononnya dialah yang memperkasakan hukum hakam syariah. Saya nak memperingatkan semua yang ada dalam dewan ini. Seolah-olah kita di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri, seolah-olah pimpinan Perikatan Nasional langsung tidak memperjuangkannya. Dia lupa pada 12 Januari 2012 ketika dalam temu bual bersama BBC Asia, dialah juga yang mengatakan undang-undang syariah di negara ini sebagai lapuk kerana mengheret pelaku homoseksual ke mahkamah. Apa yang telah pun terbukti, dia sendiri yang mengatakan seolah-olah undang-undang homoseksual yang ada dalam negara kita ini dianggap sebagai sesuatu yang lapuk. Diingat, kita lupa, kita tak akan lupa. Maka sebab itu hari ini hakikatnya bahawa pentadbiran kita semasa pentadbiran Perikatan Nasional, kitalah yang telah memperjuangkan segala-galanya demi untuk masa depan agama kita dan syiar Islam, undang-undang syariah yang ada dalam negara kita. Saya nak memperingatkan kepada mereka yang ada di sebelah sana. Saya nak memperingatkan, zaman Perikatan Nasional lah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam pada 12 Mac 2022 kita angkat
supaya dipengerusikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Itu adalah perjuangan utama yang telah kita lakukan. Sebab itu kita bertanya, kalau kita dah tubuhkan, kemudian jawatan kuasa kepindaan perlembagaan kaji pindaan perlembagaan MKI juga telah pun ditubuhkan, mengapa tidak diumumkan ahli-ahli anggotanya? Ini adalah satu soalan yang kita berikan kepada mereka untuk menjawabnya. Saudara perwakilan yang saya hormati sekalian, pujangga berpesan, hidup ini tidak pernah menjanjikan yang senang-senang sahaja. Jika digali sejarah dan sisir pimpinan mana-mana sekalipun, tidak ada seorang pun yang terlepas atau terkecuali daripada menerima ujian, kerana pemimpin itu lahir dari gelanggang dan dari celah-celah kemelut sebagai medan latihan untuk menepani sebarang cabaran maupun dugaan yang mendatang. Ketika ini, Parti Bersatu sedang diuji. Ketika ini juga, para pemimpin bersatu sedang diduga. Ketika ini juga, kita dienaya oleh sang penguasa dengan bermacam mehnah dan fitnah. Tetapi, walau sekeras mana sekalipun dugaan yang melanda, ia tidak akan sedikit pun berupaya untuk melemahkan api perjuangan bersatu jika kita semua berpadu tenaga laksana seberkas lidi. Alang-alang menyelup pekasang, biar sampai ke penggalengan. Kerana sekali layar perjuangan ini sudah dikembang, mana mungkin bersurat pulang atau sesekali berbalik haluan pulang. Maka saya, kalau boleh saya masukkan yang ini, saya ingin ingatkan dahulu, saya sebagai Ketua Pembangkang Tan Sri, saya nak ambil kesempatan ini untuk memaklumkan kepada semua. Dulu, semasa orang itu menjadi Ketua Pembangkang, ada ayat yang digunakan oleh beliau. Kononnya ada strong and formidable numbers. Dialah yang juga memperkenalkan langkah 16 September bagi menggulingkan kerajaan pada ketika itu. Kenapa? Kerana perlembagaan persekutuan membenarkan kerajaan ditukar mengikut lunas perundangan dalam amalan demokrasi. Saya nak peringatkan kepada mereka, kerajaan Madani ini bukan kerajaan majoriti. Pakatan Harapan hanya memenangi 82 kerusi. It's a hung parliament. Betul, Cuti Agong? Yes, it is a hung parliament. Saya nak memperingatkan kepada semua para perwakilan ini, balik kita maklumkan kepada semua, kerajaan yang ada ini, Pakatan Harapan menang dalam pilihan raya yang lepas hanya 82 kerusi sahaja. Manakala populariti yang mereka dapat hanya 36.1% sahaja. Berbanding dengan Perikatan Nasional yang dikepalai
oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika itu menang 49.3% undi popular yang kita perolehi. Apa maksudnya? Maksudnya kita lebih popular daripada mereka. Bangkitlah untuk kita perjuangkan. Kita tentukan populariti ini bukan hanya 49.3%. InsyaAllah kita akan memperoleh lebih daripada 5% dalam perjuangan kita ini. Sebab itu, walaupun dalam parlimen dia angkuh mengatakan dia memperolehi 2/3 majoriti kerusi dalam parlimen, mereka tekan, mereka buat fitnah terhadap pemimpin-pemimpin dan juga ahli-ahli parlimen kita. Dan saya nak maklumkan, 4 orang ini sebenarnya yang menyokong sebelah sana sudah tak tahan dengan tekanan itu. Manakala beberapa lagi ahli parlimen yang sama dengan kita, yang ada berdiri di hadapan itu, masih terus memperjuangkan bersama dengan kita. Sila berikan tepukan kepada mereka semua. Maka bermakna tekanan, fitnah, ugutan tidak akan berkesan. InsyaAllah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Kerajaan Madani hari ini adalah kerajaan yang gagal. Sehingga akan frima ekonomi antarabangsa daripada United Kingdom sendiri. Iaitu Capital Economics menyebut harapan tipis untuk ekonomi Malaysia pulih di bawah Anwar Ibrahim. Pada kerajaan, saya memberi peringatan. Jika Allah berkata, kun fayakun, tiada makhluk yang boleh menghalang. Kun fayakun. Sampai masanya, insya-Allah, doa daripada semua para perwakilan, ahli-ahli, penyokong Perikatan Nasional, insya-Allah kerajaan akan beralih. Dah 15 minit, jadi saya nak saja masuk. Saya tak tegur. Dia susah agung. Saya apabila mendengar ucapan dasar Tan Sri Muhyiddin semalam, saya merasa amat sedih. Bukan hanya saya, tapi saya perhatikan ramai para perwakilan menitiskan air mata. So, we are all here. We love you so much. Parti ini bukan hanya ditubuhkan oleh Tan Sri, tetapi ianya ditatih, ianya didokong, ianya diangkat, ditarik untuk berdiri tegak melalui roh perjuangan Tan Sri yang ikhlas dan jujur ini. Tan Sri yang kami sayangi ini, Tan Sri bukan hanya wirapati, tetapi Tan Sri juga merupakan pejuang
agama, pejuang bangsa demi negara tercinta. Tan Sri, benar, sebagai pemimpin kita harus melihat penggantinya. Buat masa ini tidak ada penggantinya. Tan Sri maklumkan kepada saya, Hamzah, I am not indispensable. Tapi saya nak maklumkan pada semua perwakilan, kita bersetuju Tan Sri diperlukan untuk terus memimpin parti yang kita sayang. Ayolah, kita bulatkan tekad, baharui semangat bersama-sama Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mendaulatkan parti kita bersatu ini. Kita tolak cadangan Tan Sri untuk tidak mempertahankan jawatan Presiden. Apa alasan yang diberikan, kami para perwakilan yang ada hari ini tidak mahu mendengar apa alasan sekalipun, bahawa yang penting dalam perjuangan ini adalah kepimpinan. Maka kepimpinan yang ada dengan Tan Sri melambangkan parti yang kita sayangi ini. Teruskan perjuangan dan kami tetap mahukan Tan Sri. Jadi sebelum saya menamatkan ucapan ini, saya memohon bukan hanya berikan tepukan gemuruh kepada Tan Sri, tetapi juga kepada bonda yang kita sayangi, Puan Sri. Berikan tepukan gemuruh sekali lagi kepada mereka. Akhir kalam dari yang tersurat dan yang tersirat. Berbekalkan mutiara Qurani dan petikan azimat pemikir duniawi, biar menggunung cabaran menghalang. Meski hebat apapun tentangan yang tiba, kita tidak boleh sesekali menyerah kalah. Bahkan kita harus berani mengharungi cabaran dan dugaan, berani menebani masalah dan genggam asakan tersebut dengan sepenuh kekuatan. Bagi memastikan parti yang kita sayangi ini gagah menuju kejayaan. Biar mati berkalang tanah, perjuangan bersatu demi agama, bangsa dan negara tidak boleh dibiarkan musnah. Pasaklah jati diri perjuangan seteguh banjaran gunung. Nescaya, walau badai taufan sekalipun yang melandai, walau segunung emas cuba digoda, tidak sesekali kita berpaling muka. Itulah perjuangan yang sama-sama akan kita teruskan. Hidup bersatu! Hidup bersatu! Hidup bersatu! Hidup Tan Sri! Hidup Tan Sri! Hidup Tan Sri! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih